وأن يبلغنا شهر شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان، الشهر العظيم الذي يتكرم الله سبحانه وتعالى على عباده بكرمه الواسع. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Taala, moga-moga Allah sampaikan kita kepada bulan Rajab, dan Allah sampaikan kita juga kepada bulan Sya'ban, dan moga-moga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu merupakan seagung-agung bulan, dan ianya merupakan kurniaan yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan-bulan yang lain. والله سبحانه وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yang mana Allah mengatakan sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang di sisi Allah 12 bulan itu adalah termaktub di dalam kitab Allah, dan di dalam 12 bulan itu ada 4 yang digelar sebagai bulan haram, bulan yang suci. وهذا الشهر شهر رجب هو شهر من الأشهر الحرم التي جعلها الله سبحانه، أو الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الخير والعطايا العظيمة. Dan salah satu daripada bulan yang 4 itu adalah bulan Rajab, iaitu merupakan bulan yang sangat agung, dan di dalam bulan ini Allah persiapkan kebaikan dan kurniaan Allah yang besar-besar dan yang agung-agung. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل هلال رجب قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Disebutkan dalam hadis bahawasanya Nabi SAW itu apabila masuk di dalam bulan Rajab, Nabi akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. وهذا قال العلماء أول عمل ينبغي للإنسان أن يعمله عند غرة دخول شهر رجب أن يأتي بهذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah amalan yang pertama yang patut dilakukan oleh kita apabila dapat peluang untuk masuk sahaja dalam waktu bulan Rajab itu. Itulah doa yang pertama yang patut kita panjatkan pada Allah Ta'ala. وشهر رجب يسمى شهر رجب الأصب وشهر رجب الأصم. وشهر رجب الأصب أي الذي تصب فيه الرحمات من الله سبحانه وتعالى. Bulan Rajab itu ada nama lain bagi bulan Rajab, iaitu bulan Syahrul Asab dan Syahrul Asam. Al-Asab kerana dilimpahkan kurniaan dan pemberian Allah yang begitu banyak dalam bulan Rajab. وسمي شهر رجب الأصم لأن الملائكة قالوا تصم آذانها من كثرة الأصوات بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد لله سبحانه وتعالى. Dan disebutkan Syahrul Asam, iaitu bulan pekak, kerana malaikat, disebutkan antara sebabnya adalah malaikat menjadi pekak telinganya ataupun memekakkan telinganya kerana begitu banyaknya zikir, tahlil, tasbih, tamjid, semuanya diangkat daripada mulut-mulut orang yang mengagungkan bulan Rajab ini, dizikirkan mereka itu kepada Allah Ta'ala. وجاء في كتاب فضائل شهر رجب للإمام محمد أبي الحسن الخلال، ذكر في كتابه بسنده المتصل عن العلماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأحاديث التي وردت في فضائل شهر رجب، ومنها حديث عن سيدنا أنس بن مالك، أو سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله لما سمي رجب؟ أو قيل يا رسول الله لما سمي رجب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه يترجب فيه خير كثير لشعبان ورمضان. ومعنى يترجب أي يكثر ويعظم إجلال هذا الخير العظيم. لماذا؟ لشهر شعبان ولشهر رمضان. Subhanallah, disebutkan dalam satu hadis
yang dinukilkan dalam sebuah kitab yang mana disebutkan Sayyidina Anas bin Malik pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapakah bulan ini dinamakan dengan bulan Rajab?" Nabi mengatakan dinamakan bulan Rajab kerana di dalamnya direjabkan begitu banyak pengampunan kerana di dalam bulan tersebut direjabkan kebaikan yang sangat-sangat banyak dan bekalan-bekalan yang sangat banyak untuk masuk ke dalam bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dan direjabkan itu maknanya apa? Dilipat gandakan, ditambahkan, diberikan lagi oleh Allah Ta'ala. فما بالكم بالخير الذي في شعبان والخير الأعظم الذي في رمضان. Maka bayangkanlah kebaikan yang ada dalam Sya'ban dan kebaikan yang ada dalam Ramadan. ونحن نتذكر ونذكر عن حال هذا الشهر العظيم وما فيه من الفضائل. وربما بعض الناس والعياذ بالله يغفل عن هذا الشهر ولا يدري هل نحن في شعبان أم في جماد الأول أم في الجماد الآخر والعياذ بالله عائش في غفلة وبعد عن الله سبحانه وتعالى. Dan Alhamdulillah kita dapat duduk dekat sini, sama ada yang di sini ataupun dekat live, dapat mendengar peringatan daripada Syekh kita tentang bulan-bulan yang mulia. Sehingga kita sentiasa diingatkan tentang waktu-waktu yang berlalu pada kita. Ada orang yang hidupnya tak pernah tahu pun tentang waktu yang berlalu padanya. Dia tak tahu pun dia ni dah masuk bulan Rajab, dia tak tahu pun bulan Rajab dah nak habis, dia tak tahu pun Jamadil Awal apa, dia tak tahu pun Jamadil Akhir ke, semua dia tak tahu. Hidupnya dalam ghaflah, hidupnya dalam kelalaian, hidupnya dalam keseronokan keduniaan semata-mata. نسأل الله أن يحيي قلوبنا من هذه الغفلة إن شاء الله. Kita mohon Allah hidupkan hati kita daripada kelalaian ini. فهذه من الأعمال أولها قلنا أن يأتي بالدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها ذكرنا ما هو رجب لماذا سمي رجب. والعمل الثاني قالوا الاستغفار كما ذكرنا الأستاذ شهير جزاه الله خير. الاستغفار في الأشهر الحرم، الله سبحانه وتعالى يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الظلم النفس قالوا العلماء من أقبح الظلم أو من أقبح الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. وما العمل الذي يعمله؟ أن يكثر من الاستغفار في الأشهر الحرم، وهو آكد من غيرها من الأيام أو من الأشهر الأخرى. وشهر رجب من الأشهر الحرم، فيكثر الإنسان الاستغفار لله سبحانه وتعالى. Dan itulah beberapa amalan yang kita sebut. Yang pertama tadi kita sebut adalah kita dituntut untuk mendoa doa yang disebut dalam hadis tadi, untuk diberkatikan bulan Rajab dan Sya'ban pada kita dan sampaikan pada kita bulan Ramadan. Seterusnya amalan yang dituntut adalah istighfar. Seperti mana yang diingatkan pada kita oleh Ustaz Syahir, moga-moga Allah memberikan ganjaran yang besar pada beliau, yang mana kita dituntut untuk beristighfar. Kerana apa? Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, yang ayat tadi kita sebutkan, tentang 4 bulan yang haram, yang suci. Allah mengatakan dalam 4 bulan yang suci itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan tersebut jangan engkau menzalimi diri kamu. Dan jangan engkau menzalimi diri kamu ini bukan membawa maksud semata-mata zalim zahir. Zalim yang terlebih dahsyat dan terlebih cela daripada menzalimi zahir adalah menzalimi kerohanian kita, mencederakan keimanan dan ketakwaan kita. Itulah kezaliman di sisi Allah Ta'ala yang paling cela sekali. Maka apabila kita nak mengelak daripada menzalimi diri kita, kita menyedari bahawasanya diri kita dah dizalimi pun dan diri kita dah menzalimi pun, maka nak mengubah keadaan kita, perbanyakkan istighfar. Ini dikhususkan dalam bulan 4 bulan haram, lebih-lebih lagi bulan haram seperti bulan Rajab. وذكر في كتاب النجاح والسرور أن من قال كل ليلة رب اغفر لي وارحمني وتب علي حرم الله شعره وبشره على النار. Disebutkan dalam kitab An-Najah wa Surur tentang barang siapa yang Kanzun Najah wa Surur. Disebutkan tentang mereka yang setiap malam Rajab membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alai sebanyak 70 kali. Allah tidak akan mengazab dia dan tidak akan tersentuh pada dia azab Allah walau sehelai rambutnya sekalipun. والمقصود من ذلكم هذا هو العمل الذي كان يعمله السلف الصالح، أنهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى كل ليلة. ولكن الهمم
لا تقتصر على هذا الاستغفار في 70 مرة، ولكن الاستزادة، يكثر الإنسان، يجعل له وردا من الاستغفار. فالله سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدنا نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه قليل من فوائد الاستغفار، وهناك فوائد عظيمة للاستغفار. لا يقل الإنسان عن كل يوم أن يستغفر الله 1000 مرة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إذا استغفر الله هذه الصيغة 1000 مرة، كم يستغرق من الوقت؟ 5 دقائق 10 دقائق. استغفر الله استغفر الله 1000 مرة. شأنه عظيم. Baik. البداية على لسان سيدنا نوح فقلت نعم. استغفروا رب. Kemudian dituntutkan untuk kita beristighfar. Syekh sebut tadi tentang kita ni yang apabila dengar bahawasanya digalak untuk kita beristighfar dalam bulan Rajab, dan ada pula 70 yang setiap malam Rabbighfirli warhamni wa tub alai itu amalan para salaf salih kita. Jadi yang ada orang dia himmah dia, semangat dia kecil je. Semangat dia masuk bulan Rajab, setiap malam amalnya 70 je. Lepas tu dia kata aku dah macam salah pula. Bukan. Amalnya 70 itu yang tetap. Tapi di samping itu baki seharian itu perlu memperbanyakkan lagi istighfarnya. Perlu memperbanyakkan lagi istighfarnya. Di samping yang malam 70. Dan apabila kita mengetahui tentang fadilat yang besar tentang mereka yang kerap beristighfar, maka kita akan sangat-sangat nak istighfar. Sebab apa? Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang ditukilkan kalamnya Sayyidina Nuh, Nabi Nuh, apabila Nabi Nuh mengatakan wa qultu astaghfiru rabbakum wa qultu astaghfiru faqultu astaghfiru rabbakum, disebutkan hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, kalau kamu beristighfar kepadanya, dia akan memberi kamu langit. Maknanya anugerah yang turun daripada langit. Hujan turun lebat daripada langit, anugerah Allah Ta'ala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia akan memberikan kamu harta, kekayaan dan juga anak pinak, anak keturunan. Amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan jadikan padamu tempat di dalam syurga dan juga sungai untukmu. Subhanallah, ini semua fadilat-fadilat bagi mereka yang istighfar. Sebab tu para salafus salih, kalau dia baca ayat begini sangat-sangat terdorong untuk beristighfar, sehingga mereka itu sehari paling kurang pun istighfar astagfirullah 1000. Kita saja kalau duduk istighfar astagfirullah kan cepat. Kalau kita istighfar astagfirullah 1000, paling-paling pun makan tak lebih daripada 10-15 minit. ومن الأعمال التي ينبغي للإنسان قالوا أن يعملها إحياء أول ليلة من رجب. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا 5 هذه الليالي أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: منها أول ليلة من رجب. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang fadilat 5 malam yang diterima doanya. Dan di antaranya adalah malam awal Rajab, yang mana disebut dalam satu hadis, barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini, Allah akan hidup hatinya di kala mana hati manusia mati. وثانيها أول ليلة النصف من شهر شعبان. Pertama adalah malam Rajab, yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban, وليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. Dan yang ketiga malam Aidul Fitri, dan yang keempat malam Aidul Adha. الجمعة. نعم. Dan yang kelima adalah malam Jumaat. سبحان الله، هذه فضائل عظيمة. كيف يكون إحياء الليل؟ إحياء الليل قالوا الإكثار من الاستغفار. Pertama, macam mana kita nak menghidupkan malam-malam tersebut? Yang Nabi suruh hidupkan, macam mana kita nak hidupkan? Pertama adalah hidupkan malam tersebut dengan memperbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. وقراءة القرآن. Dan baca Al-Quran. والتضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى. Dan merendahkan diri dan merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد جاء عن سيدنا علي بن الحسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أحيا ليلة رجب وصام يومها. أحيا الليل
وصام يوم رجب أطعمه الله من ثمار الجنة. ما شاء الله تبارك الله. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Nabi. Dan beliau itu menyebutkan hadis daripada Nabi SAW. Sayyidina Ali bin Abi Talib an Nabi SAW. Dan daripada Nabi SAW yang mana beliau mengatakan, Nabi bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam awal Rejab dan berpuasa pada esok harinya, Allah akan memberikan dia makanan kurma daripada syurga. وكساه الله من خضر الجنة. البسه. Dan Allah akan memberikan dia, memakaikan kepadanya pakaian hijau daripada syurga. وسقاه من الرحيق المختوم. Allah, dan Allah akan memberikan kepadanya minuman daripada Ar-Rahiqil Makhtum, satu kolam air dalam syurga. إلا من فعل ثلاث أمور. من فعل ثلاث أمور وإن صام وإن أحيا هذه الليلة ليس له نصيب من ذلك. Dan semua mendapat, kalau malamnya hidupkan dan harinya puasa, mendapat fadilat ini kecuali mereka yang melakukan 3 perkara. Tak dapat fadilat-fadilat tersebut walaupun dia berpuasa dan hidupkan malamnya. أولها من قتل نفسا. هذه أولها وهي خطيرة. تشعب وكثر في هذا الزمان قتل النفس، كأنه يقتل حيوان والعياذ بالله. قتل النفس. من قتل نفسا. Pertama adalah orang yang membunuh nyawa lain. Dan zaman sekarang ni Syekh sebutkan, membunuh ni dah jadi perkara biasa. Macam bunuh haiwan je, bunuh manusia ni macam bunuh haiwan. أو سمع مستغيثا يستغيث بالله بليل أو نهار، يعني إنسان محتاج ينادي يا الله يا مغيث أغثني، وهو سمعه يريد أن لكن لم يساعده ولم يكن معه. أو سمع مستغيثا يغيث بالله بليل أو نهار، يا غوثاه بالله يستغيث بالله فلم يغثه، هذا الإنسان ما يغفر ما ينال هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. Dan yang kedua adalah orang yang mendengar waktu malam atau siang suara hamba yang memanggil pada Tuhannya atas keperluannya. Dia panggil pada Tuhannya, ya Ghausah, wahai yang menyelamatkan, wahai yang menyelamatkan, wahai yang membebaskan, wahai yang membantu. Panggil pada Allah Ta'ala. Yang kitanya dengar, orang tu dengar panggilan hamba ni dalam keadaan memerlukan, panggil pada Tuhan, kita boleh bantu tapi kita tak bantu. Ini orang begitu tak dapat fadilat awal Rejab itu. هذا الثاني. والثالث أو شكى إليه أخوه، جاء يشتكي عند أخيه له حاجة فلم يفرج عنه. له حاجة ممكن تساعدني في هذا الأمر في هذا، وإن كان حتى الإنسان هذا أكيد أخوه يطلب منه حاجة، وإن طلب منه حاجة فلم يفرج عنه، قال لا ينال هذا الأجر والنصيب من الله سبحانه وتعالى. Dan yang ketiga adalah orang yang saudaranya datang kepadanya dan mengadu atas keperluannya, dia tak membantu orang tersebut untuk lepas daripada kepayahan orang itu. نعم. ولذلكم قالوا من أتى إليك محتاجا لا ترده، إذا لم تستطع فبابتسامة، فبشيء لا تكسر خاطره، لا تقفل الباب في وجهه، ولكن بالكلمة الطيبة. So itu disebutkan kalau ada orang yang memerlukan datang kepada kita, jangan pernah kita tak layan ataupun herdik dia, suruh dia pulang. Paling-paling kurang pun kalau kita boleh bantu memang kena bantu. Tapi kalau kita tak ada apa nak bantu padanya, paling-paling kurang berlaku lemah lembut padanya, berikan dia kelembutan dengan akhlak dan tingkah laku kita, senyum pada dia, gembirakan hati dia buat ketika itu. ومن سألك طعاما فلا تتردد ولا تسأل. من قال لك أريد أن أكل مباشرة تعطيه الطعام، لا تسأله. الطعام والشراب لا تسأل. ممكن واحد يريد منك بعض المال، ممكن تسأله لماذا، يسألك أكلا طعاما أو شرابا لا تتردد، مباشرة تعطيه. Dan kalau ada orang datang kepada kita minta makan dan minum, jangan kita balas balik dengan soalan lagi.
Ataupun jangan kita investigate lagi, jangan kita selidik lagi. Makan dan minum. Kalau orang datang minta duit, kita boleh tanya, kau nak buat apa dengan duit aku? Nak berniaga dadah ke apa semua, kita boleh tanyalah. Tapi kalau dia datang minta makan dan minum, tak boleh tolak. Mesti kena bagi tanpa kita menyelidik. نعم. هذه من الأعمال التي ينبغي للإنسان أن يعملها في شهر رجب، وهي إحياء أول ليلة من شهر رجب. ومن الأعمال أيضا قالوا الصوم، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أو في فضيلة الصيام في شهر رجب. Dan yang terakhir, tak tahu dah terakhir ke tak, saya tersebut pula terakhir. Maafkan saya, mohon terakhir lah. Tersebut pula. Dan yang seterusnya adalah amalan untuk kita memperbanyakkan puasa dalam bulan Rejab. Kerana disebutkan anugerah yang sangat banyak bagi mereka yang banyak berpuasa dalam bulan Rejab. Ini bukan puasa pada awal Rejab sahaja. Ini dah cerita tentang puasa the whole Rejab, satu bulan Rejab itu. Perbanyakkan puasa dalam bulan Rejab sepenuhnya. Subhanallah, Al-Ustaz Akhyar كأنه يعرف أنني سأختم بهذه الفائدة لأنني هنا ذكرت يعني سأختم بالصوم في خاطري ما شاء الله. لكن الأستاذ جزاه الله خير. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة نهرا يقال له رجب. إن في الجنة نهرا يقال له رجب، من صام من رجب يوما واحدا سقاه الله من ذلكم النهر. لا إله إلا الله. Hadis daripada Nabi SAW, Nabi menyebut, sesungguhnya dalam syurga ada sungai yang mengalir, diberikan nama sungai tersebut adalah sungai Rajab. Yang dapat minum siapa? Orang yang, ni Nabi sebut, orang yang puasa walau satu hari dalam bulan Rajab, akan diberikan suapan daripada air sungai Rajab dalam syurga tersebut. نعم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر قال: من صام 3 أيام من كل شهر حرام، ليس رجب فقط، من الأشهر الحرم، من كل شهر حرام، الخميس والجمعة والسبت. هكذا جاء في الحديث: الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة 700 سنة. لا إله إلا الله. عبادة 700 سنة. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dalam bulan haram, bukan Rejab sahaja, semua keempat-empat bulan haram, siapa yang berpuasa 3 hari, iaitu Khamis, Jumaat dan Sabtu berturut-turut, akan dituliskan padanya 700 tahun ibadat penuh. نعم. وفضائل الصيام كما قلنا عظيمة، أو الأحاديث التي وردت في الصيام كثيرة، ولا ينبغي للإنسان قالوا لا يتأخر عن الفضائل، أن يقوم بهذه الأعمال وأن يفرق حاله ونفسه في الفضائل، أو يتلمس ماء الفضائل والأعمال التي ينبغي عليه أن يعملها في هذا الشهر المبارك. Dan fadilat tentang puasa banyak, dan hadis tentang puasa punya fadilat pun banyak. Yang pentingnya kita sebagai hamba pada Allah dalam bulan Rejab yang Allah nak berikan banyak pemberiannya kepada kita, jangan kita terlepas daripada mendapat bahagian kita daripada pemberian Allah tersebut. Perlu kita rebut dan dapatkan apa yang Allah berikan pada hamba-hamba yang nak rebut. وبعض الناس والعياذ بالله يستقبل شهر رجب بالحرام والمعاصي والبلايا والابتلاء والعياذ بالله. Na'udzubillah min zalik, ada orang itu dia sambut bulan Rejab dengan maksiatnya belum tinggalkan, dengan segala tabiat buruknya masih minat, masih suka. نعم. وينبغي للإنسان قالوا يهتم بهذه الأشهر المباركة ويعظمها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عظم هذه الأشهر. فمن نحن حتى لا نعظم هذه الأشهر؟ نحن عبيد لهذا الخالق سبحانه وتعالى. نلتمس الفضائل في هذا الشهر، ولا يأتي علينا شهر شعبان لأنه شهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نحن مهيئين. فالشهر الله سبحانه وتعالى رجب شهر الله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. الفضائل التي ليس لها، أو الكرم من الله سبحانه وتعالى ليس له حدود في شهر رمضان. Dan kita mengagungkan bulan Rejab ini bukanlah apa sangat daripada kita.
Kerana yang mengagungkan terlebih dahulu bulan Rejab ini siapa? Allah Ta'ala yang mencipta Rejab. Dia yang mengagungkan bulan Rejab dan meninggikan bulan Rejab, maka siapalah kita yang tak nak agungkan? Bahkan kita hamba yang mengharap kepadanya, maka kita agungkanlah semua yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Agungkan bulan Rejab sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan ini adalah bulan yang disebut Syahrullah, bulannya Allah. Bulannya Allah tak nak agungkan kan tak patut bagi seorang hamba. Maka perlu kita agungkan bulan Allah. Kemudian apabila kita dah agungkan Syahrullah, bulannya Allah, masuklah kita dalam bulannya Nabi SAW. Lagi kita agungkan bulan Nabi SAW. Kemudian Nabi sebut Syahrul Ummati, dapatkan hasil-hasilnya daripada bulan Ramadan, iaitu bulan umatnya Nabi SAW. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يعيننا وإياكم على الأعمال الفضيلة في شهر هذا شهر رجب، وأن يبارك لنا في قدوم شهر رجب، وأن يبارك إن شاء الله لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.